Assalamualaikum guys, welcome back. Alhamdulillah, setakat yang aku dengar ni, peratusan dewasa yang dah pun terima vaksin dah pun cecah hampir 94%. Aku juga dengar mereka yang tolak vaksin dibenarkan untuk rentas negeri, cuma masih lagi tak boleh pergi ke mall ataupun mana-mana tempat awam yang lain. Menteri Kesihatan sebelum ni pun ada bagi beberapa statement berkenaan dengan golongan yang tolak vaksin dan dalam masa yang sama menghasut dan menyebarkan berita palsu. Antaranya, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dah pun buat laporan polis pasal golongan anti-vaksin yang sebarkan berita palsu dan juga kerajaan bakal bagi kesukaran kepada golongan anti-vaksin. Dan antara respon yang ditunggu ialah dari dua selebriti iaitu Zul Yahya dan juga Rita Rudaini. Tak padam kenit melawan. Semestinya mereka antara individu yang tak bersetuju dengan saranan dan arahan kerajaan. Ini respon Rita Rudaini. Ya, saya pro-safe. Pro-safe pun tak ada hak. So, anti-vaksin ke pro-safe ke, saya menyuarakan hak sebagai rakyat yang bayar teks, bayar road tax, bayar cukai pintu, bayar macam-macam lagi. Takkan bersuara pasal hak pun dikatakan melawan kerajaan. Kita bukan buat jenayah, apatah lagi menghasut. Orang yang tak ada dos akan disusahkan dan disekat oleh manusia. Tapi Allah tak pernah sikit pun sekat orang yang berdosa dari merasai nikmat dunia yang dia bagi. Dan ini pula respon netizen berkait dengan apa yang Rita Rudaini cakap. Sebagai seorang penerima vaksin, saya menuntut hak sama supaya hak kami tak sama dengan hak anti-vaksin. Saya menuntut kelebihan kepada kami. Hak saya sebagai rakyat Malaysia yang bayar cukai serta menerima vaksin. Mereka bukan penjenayah, tapi penghasut kebanyakannya. Penghasut kalau berfakta kukuh tak apa. Ini sampai tahap percaya ada microchip tu masalah betul lah. Bila argue, ingatkan ada kajian. Rupanya Google, YouTube je sumbernya. Nasib tak ada ambil sumber dari Wikipedia. Yang anti-vax ni biarlah diorang tak nak ambil vaksin. Boleh buat perjanjian mahkamah jika jatuh sakit sebab COVID, hospital kerajaan tidak akan beri rawatan. Mereka boleh pergi hospital swasta. Duit banyak, akal kurang. Pandai-pandailah kau hidup. Kau anti-vaksin tak nak cucuk diam-diam sudahlah. Yang polis siasat puak anti-vaksin yang suka sebar berita palsu dan benda tak benar. Cucuk tak nak, siap kutuk dan label orang pengikut Dajjal, lepas tu nak kelebihan yang sama. Pala bana. Kami yang dah vaksin 2 dos lengkap ni tak ada hak ke sebagai rakyat untuk elakkan diri dari jumpa puak macam hang kak? Sendiri mau ingatlah. Amboi, sedap mula Hano depan aku ada mengata kat aku no. Dalam masa yang sama, Abang Zul Yahya juga ada update media sosial miliknya dan antara yang diperkatakan ialah ramai ahli keluarga aku, sahabat-sahabat aku yang ambil vaksin dan juga yang tak ambil vaksin, tapi tidak ada jurang pemisah antara kami. Tidak ada siapa yang lebih ataupun yang kurang. Kami masih berkasih sayang kerana Islam itu ada di dalam diri kami. Masing-masing berikhtiar untuk hidup baik. Kedudukan kamu pun dari sebahagian asbab doa orang-orang soleh yang menarik bantuan Allah SWT menjadikan negara masih aman dan orang Melayu atau Islam menjadi pemerintah dan pemimpin di negara ini. Makna ikhtiar tu luas, Khairi KJ. Kata-kata Bang Zul satu pun tak salah untuk status ni. Aku setuju dan ikhtiar sebahagian besar dari kami buat ialah dengan ambil vaksin untuk elak dari kami jadi punca mudarat bukan saja pada diri sendiri tapi pada orang lain. Statement kerajaan bukan sebab diorang anggap anti-vaksin ni penjenayah, tapi sebab ada golongan anti-vaksin yang berlampau sebarkan info untuk takutkan orang lain. Dia macam ni lah. Macam mana pun, kita tetap kena ada batas antara mereka yang dah pun divaksin ataupun yang belum ataupun yang tak nak terima vaksin. Kita bukan cakap pasal bangsa atau agama. Kita tengah cakap pasal risiko berpenyakit. Kita semua, terutamanya yang dah pun divaksin, dah ikhtiar untuk elak dari diserang teruk oleh penyakit. Jadi, kami yang dah ambil vaksin ni pun ada hak kami juga. Kalau Rita ataupun Abang Zul tak sebarkan info yang salah ataupun palsu pasal vaksin ataupun pasal pandemik ni, tak perlu risau langsung pun dengan statement dari kerajaan. Teruskan dengan ikhtiar masing-masing sebab kami sendiri pun percaya penggunaan habatus sauda untuk tingkatkan imun dalam badan dan kami pilih untuk tambah suplemen lain untuk kuatkan lagi antibody kami. Itu je. Cerita pasal vaksin ni takkan habis sampai sini. Jadinya, poin-poin yang lain aku bawa ke video yang lain pula nanti insyaAllah. Dan akhir kata pepantun, nak belajar rujuk semua. Bukan pilih ikut suka. Vaksin tolak ikut agama. Aurat terlepas apa cerita? Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Kejap dik. Have a nice day, Sarah. I love you. I miss you. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah